Pegang dulu. Boleh cepat dulu. Itu boleh. Dia jam. Makan legenda. ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ladzina an'amta 'alaihim. Itu. Ah. Ah. Udah boleh. Dia boleh beda. Usah. Boleh. Ah. Boleh nampak dia. Masih kayu boleh? Masih kayu ni? Kayu ni. Dia hadiah Fatihah kepada Tuan Muharram Imam Ghazali dan pencana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi waffaqa man arada bihi khairan fi suluki tariqil a'immati sufiyah al-muhaqqiqin. Kita nak baca ni kita Sayyid Salikin. Sayyid mana perjalanan, salikin mana orang yang suluk, orang yang berjalan ila ibadati rabbil alamin, pada mengabdikan diri ibadah kepada Tuhan pentadbiran alam. Kitab ini kitab yang telah diikhtisar. Kita itu pegang Sayyid Salikin, kitab yang telah diringkaskan. Ya, tebal ni pun ringkas kan. Kalau asali Ihya Ulumuddin. Jadi diikhtisarkan jadi Mukhtasar Ihya. Dan jasa baik Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dia terjemahkan. Dapat kita ambil manfaat daripada kitab tersebut. Karangan itulah Al-Kutubul Kabir, iaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, itu Imam Al-Ghazali, dan diterjemahkan telah diikhtisar ringkas oleh Al-Alim Al-Allama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Aku mulai akan kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi amat mengasihani akan hamba-Nya, dan hanya dengan Dia aku meminta pertolongan. Di sini satu keunikan Imam Ghazali dalam kitab ini ialah dihimpunkan tiga sekali. Ya, di awal ilmu usuluddin, di pertengahan ilmu fiqh, dan di hujung dia ilmu tasawuf. Ya, dia ada apa? Ada empat kulit tadi. Empat pokok lah. Jadi kita baca insya-Allah hari Selasa ni kita baca juzuk pertama. Hari Jumaat kita baca juzuk ketiga. Kalau kita nak baca 1, 2, 3 pun boleh juga. Kalau tuan-tuan boleh tahan, boleh. Tak? Pada tua memang cuma tak tahan. Baik. Jadi mulakan dengan bismillah. Tuan-tuan tengok bismillah tu ejaan dia, ba tu ada panjang ni. Kalau komputer tak ada, komputer punya pendek. Dia asal dia ada panjang. Sebab apa dia panjang ba ni? Nak lawa je kan? Itu ada isyarat. Dipanggil isyaratan, ya. Isyarat daripada apa? Alif al-mahzufah. Alif yang dihazaf. Asal dia biismillah. Ba ke mana dengan, ismun ke mana nama. Jadi ismun tu alif tu dibuang. Sebab apa dibuang? Kasratus istimal, kena banyak penggunaan. Ya, sebab Nabi kata
kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tak dimulakan dengan bismillah, pekerjaan itu tak berkat. Jadi semua kita nak buat bismillah banyak sangat kan, maka dia ringkaskan. Dicabut alif tu, bismillah tu jadi bismillah. Ya. Jadi nak tunjukkan alif tu dah dibuang, dia ambil 2/3 rumah alif tu, dimasukkan di pangkal huruf ba. Sebab tu nampak panjang ba. Orang tanya kenapa ba ni panjang? Saja je panjang. Dia tak mengaji. Buat saja tentang tu. Itu isyarat ila alif al-mahzufah. Isyarat kepada alif yang sudah dihazaf, dibuang. Dengan nama Allah. Allah dipanggil ismu zat, al-wajib al-wujud, nama bagi zat. Adapun ar-Rahman ar-Rahim dan nama yang lain itu semua dipanggil nama bagi sifat. Ya, Allah, kalau kita buang alif, lillah ada makna. Ya, kita buang lagi lam, lahu ada makna. Kita buang semua tinggal hu ada makna, semua ada makna. Ya. Rora dia kata tak ada makna. Rora kata Allah tak ada makna kalau tak dia. Dapat doktor pun tak kira. Ya. Tengoklah. Ismu zat kan. Bila isim dia tunjuk pada apa? Musamma makna zat. Ya, isim mana tunjuk pada musamma pada zat. Bila az-zat ia tasif, dia bersifat. Mana hebat mana dia kata ada mana tak tahu lah. Macam mana ni. Dia otak kalau dah dah hebat macam tu balik. Ya. Dengan nama Allah Taala, ismu zat, zat yang maha sempurna. Ar-Rahman Ar-Rahim, itu dua. Satu isim Ar-Rahman, apa makna dia? Al-Mun'im bijalailin ni'am. Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqiha. Ar-Rahman mana yang mengurniakan. Ar-Rahman maha pemurah, diberi umum. Ya, dipanggil nama Ar-Rahman tu dipanggil apa? Umum pada makna, khas pada lafaz. Makna dia umum, Tuhan beri tu. Ar-Rahman tu Tuhan beri semua. Orang beriman dia beri, orang tak beriman beri, munafik dia beri, orang Islam dia beri, kafir beri, orang maksiat dia beri, orang taat beri, maksiat semua dia bagi. Ya, itu makna umum, dia bagi belakang. Sebab apa? Ni kata Ar-Rahman, dia beri atas dunia, semua dia bagi. Sebab itu menandakan anna dunya la qimata laha, bahawa dunia tidak ada nilai di sisi Allah Taala. Dia bagi ambil, dia pun ambil. Ya, mana ada pun lapas khusus. Lapas tak boleh kita nama seorang dengan nama Ar-Rahman, tak boleh, kecuali diisnad, disandarkan dengan nama Abdu, mana hamba kepada Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Ada pun Ar-Rahim dia sebaliknya, lafaz dia umum. Orang nak pakai nama Rahim saja, tak perlu nama Abdu boleh, tapi makna dia khas. Maknanya Al-Mun'im bidaqaiqiha, Tuhan yang memberikan nikmat yang hebat, yang daqaik di akhirat kelak untuk orang beriman sahaja. Orang kafir tak ada tempat dia lambung dalam neraka. Jadi seluruh kitab, 104 buah kitab dimasuk dalam Al-Quran mana ni. Dan Quran diduduk dalam Ummul Kitab, itu Al-Fatihah. Dan Fatihah termasuk dalam Bismillah. Dan dalam Bismillah Sayyidina Ali kata kalau kena uraian sampai kiamat tak habis. Semua masuk dalam itu. Dan Bismillah itu diduduk dalam huruf ba. Iddikhal, dia termasuk dalam ba. Ya, ba apa? Mana ba? Bi kana ma kan wa bi yakunu ma yakun. Bi dengan aku, kana telah ada, barang telah ada. Semua dengan Allah Taala. Ya, bi kana makan, wa bi dengan aku, yakunu ma yakun. Lagi akan ada barang yang ada, semua dengan aku, mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu besarnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata wabihi, dan dengannya, dengan Allah Taala saja. Nasta'in, kami memohon, meminta pertolongan. Habis. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin alladzi waffaqa man arada bihi khairan bi suluki tariqil a'immah as-sufiyah al-muhaqqiqin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Segala puji, bila segala makna banyak kan. Sedangkan kalau ngaji dalam keadaan Arab, hamdu kalimah mufrad. Bila masuk alif lam jinsi, dia membatalkan makna mufrad, pergi pada makna jamak. Faham? Makna hamdu tu makna segala puji. Puji mana? Puji Allah bagi Allah, puji Allah bagi makhluk, puji makhluk bagi Allah, puji makhluk sama makhluk, semua kembali kepada Ta'ala. Sebab apa? Dia pemilik. Dia panggil lam lillah.
Mana milkul lillah, milik bagi Ta'ala. Segala puji milik bagi Ta'ala, kembali pada dia. Siapa dia? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Apa makna alam? Ma siwa Allah, lain daripada Ta'ala dipanggil alam. Ini bukan ilmu sains. Ilmu sains alam yang ni itu pahaman sempit. Alam ni maknanya apa? Ma siwa Allah, selain dari Allah. Makhluk, langit, bumi, yang nampak tak nampak, laut, semua ada alam. Sebab apa nama alam? Dia ambil di istiqaq. Dia ada ilmu istiqaq. Mana dia ambil dari kalimah alamah. Ya, di alam tu dia ambil kalimah alamah. Apa alamah? Tanda. Jadi alam semua ni kita sendiri pun masuk sebagai tanda. Tanda apa? Wujudullah. Ya, yattasif bisifatil kamalan. Man wujud Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tu. Habis. Dia Ta'ala pemilik, bukan kita milik. Sebab ilmu sufi nak kita apa? Jangan rasa memilih, bahkan kita kena rasa diri kita dimilik. Siapa yang memilih? Wallah Ta'ala. Yang mana memberi taufik, waffaqa. Waffaqa yuwaffiqu taufiq. Taufiq apa makna? Khalqu quwwata ta'atil abdi. Tuhan memberi taufik, mana Tuhan yang mengizinkan bagi hamba boleh mengerjakan amal saleh. Sedikit sebanyak kita buat amal, semua izin Tuhan. Kalau dia tak beri taufik, dia beri hidayat saja. Ada petunjuk tapi tak boleh buat. Tahu benda ni elok, benda ni tak elok, tapi tak boleh. Benda yang elok dia tak buat, benda tak elok dia buat. Sebab apa? Taufik tak ada, hidayat ada. Kita perlu dua, hidayah dengan taufik. Jadi yang memberi taufik wallahu ta'ala. Dia beri taufik apa? Akan seorang yang menghendaki akan dia. Mana bila Allah Ta'ala nak pilih seorang tu menghendaki Allah Ta'ala dengan dia, dengan hamba tu, kebajikan. Tengok ya, bila Ta'ala nakkan seorang hamba tu dapat baik, selamat dunia akhirat, kebajikan pada menjalani jalan agama, jalan segala imam ahli sufi yang muhakkikin. Allah Ta'ala letakkan dia menjalani akan jalan imam-imam ahli sufi yang hakiki. Muhakkikin, iaitulah orang yang tahqiq dalam ma'rifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam fiqh mana mengeluarkan hukum serta dalil, itu mentahqiq. Sini mana orang yang tahqiq dalam ma'rifat. Sebab tidak dinamakan sufi atau tasawuf, melainkan orang itu cekap dalam ilmu akidah. Mantap. Ilmu fiqh kemas, dan ilmu sir ni pun dia mendalam. Itu panggil betul-betul ahli sufi. Yang kalau tidak, ada yang sufi banyak kan. Tak ada sufi, dia panggil mutasawwifah. Orang yang berlakon-lakon ikut-ikut, tak kena, itu tak boleh. Ni banyak rosak. Kemudian wahadahu ila ma'rifatihi bibasaril imani wal aiqani. Dan Allah Ta'ala juga memberi petunjuk ia Allah Ta'ala akan dia, akan salik tadi, kepada mengenal akan dia. Sebab tanpa pengenalan manusia tak akan dapat petunjuk. Tanpa kenal Allah Ta'ala. Sebab mengenal Tuhan tu benda yang awal-awal tadi. Lepas tu Ibn Zubat dalam Matan Zubat kata awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan ma'rifat akan Allah, ya, dengan bitayakun, dengan yakin dan kemas. Dalam hadis Nabi kata awal din ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Atas lagi nas Quran kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu, mana belajar oleh kamu sampai kamu tahu dan faham. Annahu la ilaha illallah, bahawa tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Tak ada Tuhan melainkan dia. Tunggal dalam uluhiyah. Dia Tuhan nak Tuhan tunjuk, Tuhan bagi dia kenal dengan penglihatan iman dan yakin. Ya, dengan maknanya penglihatan iman, kemudian aiqan, lebih dalam lagi. Itu dipanggil keyakinan. Semua akan dibahas di belakang. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Dan rahmat Allah Ta'ala dan salamnya atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi dan segala rasul. Ya, selawat ada berapa makna? 3. Selawat kalau min jihatillah, as-salatu selawat daripada pihak Allah dipanggil rahmah. Jadi sini terjemah apa? Rahmat, mana datang min jihatillah. Ya, kalau selawat itu dari min jihatil malaikah, selawat malaikat berselawat pada orang untuk ilmu. Apa makna selawat malaikat? Selawat ialah memohon ampun. Malaikat semua minta ampun, ya Allah, ampunkan dosa stipulan yang mencari ilmu besar kan ni. Kita kadang-kadang minta ampun terlupa, tapi kita cari ilmu, malaikat support dia. Ya, sebab rida an bima yasna, dia terlampau seronok dengan apa yang dilakukan oleh hamba mencari ilmu.
Itu selawat daripada para malaikat dipanggil istighfar. Nah, selawat kita pada Nabi itu dipanggil doa. Ya, doa kita berdoa, maknanya supaya apa, makam Nabi diangkat. Dan bukan dengan sebab kita doa diangkat, tak. Sebenarnya apa, Rasul punya doa memang dapat angkat makam Rasulullah terlalu tinggi. Kemudian ala alihi wa ashabihi alladhi hum qudwatul arifin, dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu dua keluarga min al, ya, dan segala sahabat, jabat sahabat man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan wa mata mukminan, mereka yang bertemu dengan Nabi SAW beriman dan mati beriman. Kalau bertemu Nabi tak beriman, macam Abu Lahab, Tan Sri Abu Lahab, no, Datuk Sri Abu Jahal. Jadi tak beriman, itu bukan sahabat, ya. Adalah mereka itu ikutan sekalian arifin. Jadi golongan sufiah, ulama sufi ikut dia apa? Dia ikut sahabat. Ya, perjalanan para sahabat. Kemudian sebab sahabat dijamin oleh Nabi SAW, ashabikan nujum bi'ai muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat itu seperti bintang di langit. Yang mana satu kamu ambil, nasai kamu dapat petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat para sahabat. Alladzina hum qudwatul arifin. Yang mana sekian sahabat itu adalah qudwah, ikutan sekalian arifin. Mana orang yang mengenali Tuhan dengan zauq, wijdan, syuhud, ayat. Itu mana arifin di sini. Habis. Kemudian kita selawat atas al-ashab, itu atas jalan apa dipanggil? Atas jalan tamak. Itu tamak. Mengikut. Mana kita selawat pada Rasul dulu, kemudian baru ikut belakang. Kalau kita nak selawat terus pada sahabat tak boleh. Ya, Allahumma salli ala ashabin Nabi, itu tak boleh. Selawat tu pada direct pada ashab, pada keluarga tak boleh, kecuali jalan mengikut. Selawat ke Nabi dulu, diikut belakang. Itu mana jalan tabak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru ikut wa ala alihi washabihi. Itu maksudnya. Kemudian wa ala tabi'ihim wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Dan atas segala yang mengikut akan mereka itu mana tabi', yang mengikut bagi sahabat dipanggil tabi'in. Man laqiyas sahabah mu'minan wa mata mu'min. Yang mereka yang berjumpa dengan sahabat, kemudian mereka beriman dan mati pun beriman, itu dipanggil tabi'in. Ini kurun-kurun hebat ni. Kurun-kurun yang dijamin oleh Nabi, ya. Khairul quruni qarni summa alladhina yalunuhum summa alladhina yalunuhum summa sakata. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun yang menyi kurunku, sahabat, kemudian kurun menyi sahabat, kurun tabi, kemudian Nabi diam. Mana kurun sebelah ni Nabi tak amin dah. Kurun kita ni kurun tak ada jaminan, melainkan mereka nak selamat pegang dengan peninggalan baginda Islam, Quran dan Sunnah pada selamat. Kalau tidak habis hanyut. Dan akan mengikut mereka itu dan mengikut bagi yang mengikut mereka itu tabi-tabi yang berbuat amal kebajikan hingga hari kiamat. Habis. Wa ba'du. Dan kemudian daripada itu fayaqulul faqir al-miskin al-muhtaj ila rahmatir rabbil alamin Abdus Samad al-Jawi al-Falimbani, ya tilmiz al-qutbur rabbani wal arifis samadani Sayyid Syekh Muhammad Ibnu Syekh Abdul Karim As-Sammani Al-Madani. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada basmalah, bismillah, selawat dan salam, ya, atas baginda sallallahu, maka lagi akan berkata fakir yang miskin. Coba dia, tuan-tuan, dia miskin fakir ilallah. Ya, bukan fakir mal kan, bukan fakir tak ada harta, ya, tak ada duit waringin kan. Fakir di sini adalah fakir ilallah. Orang yang hati dia sentiasa bergantung dengan Tuhan, yang tidak merasa apa-apa pun ada pada diri dia, yang merasakan dia sentiasa dalam milik itu fakir. Itu sifat fakir. Dan Tuhan disuruh kita fakirkan diri dengan Allah, ya, barulah kita mendapat kasih sayang. Kalau dia rasa dia tak fakir dengan Tuhan, dia rasa dia cukup, itu orang tu akan jadi sesat. Innal insana la yatgha ar-ra'ah istaghna. Innal insan la yatgha, akan melampaui batas jadi sesat habis bila ar-ra'ah istaghna, bila dia rasa dia tak fakir dengan Tuhan. Ya, saya tak ada apa-apa, semua cukup, harta cukup, duit juta dia semua kan. Apa dia risau? Dia kata apa dia risau ke mana apa? Mana dia tak pandang Tuhan lah.
Kita sentiasa kena ada risau. Apa risau? Bimbang kalau kita terbalik nikmat, ditarik nikmat iman Islam tu, kita risau, takut. Ya, inilah saya paling takut duit kami makan 7 keturunan ada. Kan geran tanah saya 3 kaki tinggi. Wah, macam Karun, macam Firaun dia cakap banyak ni. Apa tu jalan sombong atas dunia macam Firaun. Ya, Tuhan cabar wala tamshi fil ardi mara. Mu jangan menapak atas muka bumi aku dengan sombong. Kau fakir. Kau Tuhan sentap hari ni mampus tu. Hilang nyawa tu. Syekh Abdul Rahman kata takik dan fakir. Bahawa orang yang takik dalam fakir dia sentiasa mendapat madat. Tahaqqaq bi fakrika yamuduka bi ina'i. Tahqiq kamu dalam memandang fakir kamu, nasai kamu dicurahkan bantuan-bantuan hebat dari Allah Ta'ala. Ya, habis itu. Ya, Syekh Abdul Samad, ya fakir dia kepada Tuhan, yang miskin, yang berkendak kepada rahmat Tuhan itu. Jadi orang fakir dan miskin dia berkendak kepada rahmat Allah. Ya, sebab dia dapat rahmat Allah, sebab dia tahqiq dalam fakir dan miskin dia, kalbi dia dengan Tuhan. Siapa yang kalbi dia merasa miskin dengan Tuhan, fakir dengan Tuhan, dia akan dapat mencurah-curah rahmat dari Allah Ta'ala. Ya Tuhan sekalian alam, ya itulah siapa fakir yang terjemah ni, Abdul Samad Al-Jawi Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad. Indun Muskat ada Samad seorang lagi, Ustaz Samad. Itu pun alim juga tadi. Dia bagian hadis. Bagus, dia pun nak syabban lagi. Banyak kelakar lagi. Bagus, banyak dia tarik. Kalau sini Azhar terus, dia tarik ulang. Azhar Ustaz Samad, dia pandai tarik. Tapi dia ilmu dia banyak. Ini pun nama Abdul Samad juga ya. Syekh Abdul Samad Al-Jawi, orang Jawi. Jawi mana kan? Indon, Malaysia, Thailand semua panggil Jawi. Kalau Mekah tengok orang Jawi belah sini lah. Al-Palimbani, orang Palembang. Ya. Dia ni merupakan murid Al-Qutub, wali kutub besar ni, Ar-Rabbani, yang dibahasa ketuhanan. Siapa? Wal Arif, Arif Billah As-Samadani. Siapa? Sayyidi Syekh Muhammad anak Syekh Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, mufti negeri Madinah. Sahih. Macam orang ni bukan mufti Perlis kan. Mufti beli Wahabi. Yang kepada Wahabi banyak Pak Wahab. Dia tak mengaku dia Pak Wahab. Allah. Ini ulama besar, wali besar kan ni. Pemegang tarikat Sammaniyah, Syekh Muhammad Saman, mufti kan ni. Dulu hebat-hebat mufti dulu. Kemudian ghafarallahu lakum wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin bijahi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa awliya'illahi salihin. Amin. Mudah-mudahan diampunkan Allah baginya dan bagi ibu bapanya dan bagi sekalian muslimin termasuk kita ni, dengan keberkatan kemegahan penghulu sekalian Nabi dan Rasul itu Rasulullah SAW, dan juga keberkatan segala para awliya illa as-salihin, para wali-wali Allah Ta'ala yang salih. Habis, itu permulaan kitab itu. Di kitab Hujatul Islam Imam Ghazali kata apa? Siapa saja yang membaca kitabku, nasai rohani aku akan hadir. Nampak dalam bahasa lain. Itu jaminan siapa? Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ini panggil wali mutasarrif. Dia ada wali yang ghairu mutasarrif. Kalau wali yang mutasarrif, wali yang walaupun dia dah pergi dah balik, jasad dia, rohani dia boleh pergi. Ya, dia boleh keluar sebenarnya. Tuan guru kita seorang lagi di Melaka dia boleh. Mu'alim Haji Abdul Wahid, setengah daripada wali yang mutasarrif. Ya, adik almarhum Ustaz Jalil dia bernama, dia pun dah tak ada Ustaz Osman. Mu'alim pesan Ustaz Osman jaga madrasah. Tapi Ustaz Osman dah pergi kerja, mengajar sekolah. Satu hari dia pergi mengajar sekolah tengah nulis, tercacak Mu'alim kat depan. Apa kau kerja? Mu'alim Ustaz, apa kau buat dah? Aku suruh jaga madrasah tu. 2 kali boom tercacak tu. Dia resign tu. Dia jaga madrasah tu. Wali mutasarrif. Walaupun dia tak ada, ya, rohani dia lagi terang. Jalan roh lagi terang kan, lagi cepat kan. Dia nur. Kita ni jalan ajasad payah. Jalan di sini dekat, dia melingkuk jalan terpek lain lagi banyak gitu. Selekor lagi, roundabout lagi lambat sampai. Yang nur pada sub dia pergi alam nur. Atau terbuka kan bagi awliya. Dan banyak setengah daripada wali dia tak habis baca kitab nak habis, dia kata umur dia pun dah dekat, dia pesan nak boleh, kalau aku dah tak ada esok, kau datang kat kubur sambung kitab. Ya, anak murid kan nak pergi ya, buka kitab sampai khatam ni. Ya. Kalau kita datang kita lambat lah, sebab hati kita gelap.
dia ada nur kan, aulia macam-macam cerita tak nak pergi karamah mereka itu ya. Habis lagi. Kuna walamma kanat sanatu 1193 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamallahu ta'ala fi qalbi an utarjima kitab imamil fuqaha'il alimin wa quddatis sufiyatil muhaqqiqin al-musamma bilubabil ihya ulumuddin al-jami' baina syariah wa tariqah. Jadi al-mutadammini fihi ilm al-usuluddin wal fiqh والتصوف النافع بكلام الجوي مع زيادة الفوائد النفيسة لينتفع به من لا معرفة له بكلام العرب. Tatkala adalah tahun 1193 daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berapa? 1004 lah. Ini 1001 berapa ratus tahun dah ni? Dah 300 tahun lebih patut kitab ni berkat. Yang orang dulu punya kitab, dah lama-lama pun kitab dia orang baca kita ni. Kebanyakan kitab sekarang bukan semua lah, ada baca sikit orang malah baca. Sebab yang tulis nak royalty balik. Orang dulu kitab kerana berpuluh kulit, betul letak ada Kaabah. Ya Allah, kalau aku sekarang tak ikhram, kau habis kalau kitab. Tak ambil 3 bulan, gibut aku pun tak tidak. Baru dia turun, dia tomok, dia cap semua dah. Baca dah, ambil lah. Tak ada royalty apa, ikhlas. Lepas tu kitab yang sekarang dia baca ya. Kitab dia penuh dengan keikhlasan. Yang orang pula wali-wali kan. Allah. Kita asal Imam Ghazali wali kutub, yang menterjemah pun kitab dia wali kutub, wali-wali besar kan. Allah. Kemudian diilhamkan dalam hatiku, ya, tergerakkan bahawa aku terjemahkan akan kitab imam bagi fuqaha yang alim, ulama fiqh yang alim. Sebab Imam Ghazali sebelum masuk lain tasawuf, dia ulama fiqh besar kan. Dalam sanad Imam Ghazali ada 3 kitab besar, dia Wadis, Wasit, Basit. Besar tak besar. Sebab tu bila dia nak berguru tasawuf dengan seorang ulama hadis besar, tapi orang tak kenal dia, dia kerja dia jahit kasut tepi jalan. Syekh Abu Ali Al-Farmadi At-Tusi radhiyallahu kutub zaman tu. Ya, apa guru dia kata aku nak ajar apa kau ilmu dan melaut. Maknanya bukan sebarang orang, ulama fiqh besar kata ni. Tapi satu dia besar, kau tak akan sampai ke Tuhan kalbi kau, makrifat kau sebenar kalau ada makhluk daripada dalam kalbi kau. Sekarang buang, besok kau datang. Habis dia kerja memang tadi. Sehingga depan kedai dia debu-debu. Habis pun dah ni. Berderai nafsu apa? Ego tu keluar. Habis. Ya, sampah-sampah debu-debu tu habis keluar. Bersih. Contoh boleh pergi pejabat baju tak usuk ni. Pejabat-pejabat dapat dia bos pejabat, kita komot dengan baju dia kan. Kita pergi pejabat. Kau gini kau tak usuk baju aku. Apa? Sekarang orang pan, orang dan pun kau apa mampu bukan Tuhan. Ya, kita boleh test. Kau pergi Melaka pakai sifat terbalik. Sebelah kuning, sebelah hijau ni. Ya. Kena kau ni orang gila apa ni? Itu pun kita tak sanggup. Takut orang kata, takut orang disebut orang ni ya. Bila orang tu ada fi qalbikum, pada hati kamu, macam mana kamu nak harap kamu dibuka kan? Dia orang tengok orang macam tunggul, tak ada rasa pun. Sebab hati dia dah naik ke atas. Jasad dia sama makhluk rohani dengan Tuhan. Ya, baru dia bernikmat betul. Baru dibuka kan. Itu cerita Imam Ghazali. Mula dia mengharung ilmu tasawuf dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi. Dan yang jadi ikutan ulama sufi yang muhakkikin, sebab dia berguru dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi, yang dinamai akan kitab ini dengan Lubabil Ihya Ulumuddin. Ia adalah mukhtasar, mana pati kitab Ihya. Ihya tu besar ya. 10 kulit. 10 kulit ada tadi. Kalau terjemah kita tahu. Di kitab Jawi ni kalau 1 kulit terjemah pergi kitab Arab, terjemah Jawi pergi sampai 3-4 kulit. Kita 1 kulit untuk bahasa Arab dan lain macam. Ia menghimpunkan antara syariah dan tariqah. Apa syariah? Antak budallah ai zahiratan, kamu sembah Allah pada zahir, mana memerlukan ilmu usuluddin, ilmu fiqh, bahasa ibadat yang zahir. Wa tariqah, apa makna tariqah? Antak sudah bahawa engkau kasat hanya kepada Allah, pembertelan dalam peranan ilmu tasawuf, sampai daripada makrifah. Apa makrifah?
an tashhada, bahawa kamu syuhud akan dia. Semua akan dibincang di belakang. Kitab ni kalau habis tuan cukup. Ya, cukup untuk pakai diri cukup. Apa usuluddin ada, fiqh ada, tasawuf ada. Tiga-tiga ada dalam kitab ni. Ya. Yang terkandung di dalamnya ilmu usuluddin, ilmu membincangkan dasar agama kita. Usuluddin, ma'rifah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat melainkan dia kena kenal Tuhan yang disembah. Siapa Ta'ala. Kalau dibincang. Dan ilmu fiqh, ilmu membetulkan akan ahwal ibadat yang zahir kita. Ya, nak semayang, nak apa, air, nak guna semayang, dia kenal air. Ya, ini nak semayang, air tak kenal, dia kenal kopi radik je. 10 kopi dia kenal. Ya. Kopi tunggal ada, kopi janda dia macam-macam. Kopi duda pun ada. Dia tanya air tak kenal. Apa air mutlak, apa mana mutlak, air muqayyad, aman kait lazim, kait munfaq. Macam nak air tak pernah dengar lagi. Apa benda kau dengar lagu dengar. Air pun tak lepas lagi macam-macam. Atakan di fiqh, semua dah kebahas. Dan ilmu tasawuf, ta isyarat pada taqwa Allah, sad itu isyarat kepada as-sabr, waw itu isyarat pada ar-war'u, fa itu isyarat pada fana billah. Bila fana lenyap lain baru disampaikan ke Tuhan. Bermula daripada takwa. Mana-mana masyayikh tarekat sufia bila dia bai'ah anak murid, dia letak takwa Allah terpenting. Tak ada takwa apa zikir untuk elan. Ya, dalam perjalanan menuju Ta'ala pula diuji, maka as-sabr kena sabar. Sabar mengerjakan ibadat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar indal masaib ketika diuji. Untuk memantapkan lagi kecantikan dia, wow, al-war'u kena ada warak. Ya, al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Sifat warak ke elok, tapi pada ulama lebih elok. Mana warak wajib, mana warak sunat, semua akan dibincang di belakang. Dan akhir puncak dia hilang makhluk, yang tinggal dia panggil fana. Apa fana? Ru'yatullah bila khalqin. Hati dia menghadap Tuhan, tak ada makhluk lagi dah. Barulah ibadat itu suci. Kalau kalbi dia ada makhluk lagi, habis ibadat dan nak riak lah, wujud lah, ego macam-macam pada dia. Habis. Itu ilmu tu pun dah syarat. Yang memberi manfaat bagi orang yang menjalani akan jalan akhirat. Dia nak maksudnya kena jalan, sebab kita nak menuju sana. Ya, dia nak mati, dia mati, dia tak nak mati pun mati. Dia buat-buat duku mati pun mati juga kan. Jangan buat-buat duku, dia makin dekat. Ya, persiapan kena siap maknanya. Padahal aku terjemahkan kitab ini dengan bahasa Jawi, serta aku tambah dengan beberapa faedah yang baik-baik supaya mendapat manfaat dengan dia oleh orang yang tiada baginya mengetahui dengan bahasa Arab. Ya, kita nak faham bahasa Arab kadang-kadang tak dapat. Orang cakap orang putih bergabung kan. Cakap orang putih bergabung bahasa Arab sedih kan. Tapi tak apalah, ada hidayat. Kalau tak ada hidayat lagi tu. Patut bahasa Arab kita pergi dulu kan, buat bahasa Quran, bahasa kekasih kita Rasulullah SAW. Maka kita amat-amat di bahasa Arab. Jadi oleh kerana ramai yang tak tahu, Tuan Pengarang ni dengan dia sebaik dan banyak manfaat dia dapat. Allah angkat martabat ni. Syekh Abdul Samad Al-Qalimbani. Maka aku tolong terjemahkan. Dan tolong terjemah apa tak nak belajar, betul sui tu. Dia panggil sui. Orang dah tolong kau buat makan depan-depan kau tak nak makan, puaka tu. Kita besar kan, ni kutul arwah, makanan roh. Pasal makan jasad, disumbat, masih kejamban juga. Ini rohani, nak menghadap Tuhan. Habis, kemudian wasammaituhu bisayris salikin ila ibadati rabbil alamin. Dan aku namakan nama kitab ni sayris salikin. Ya, kepada mana? Ila ibadati rabbil alamin. Mana perjalanan orang yang menuju kepada beribadat akan Tuhan seluruh alam. Mana sair, mana apa? Perjalanan. Tuan suruh dah Quran. Fafirru ila Allah. Berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Habis. Wa nafa'ana Allahu bihi wa iyyakum kama nafa'a bi aslihi annahu jawwadun karimun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan memberi manfaat Allah Ta'ala dengan dia akan daku dan akan kamu. Ini doa Imam Ghazali, ya, dan doa daripada Tuan Pengarang. Seperti memberi manfaat, ia akan asal. Dia minta doa saya salikin akan manfaat besar,
ya, rohani kita sebagaimana kata Nabi manfaat kepada Ihya Ulumuddin, ya. Kerana Allah SWT itu pemurah, maha pemurah lagi maha mulia, dan tiada daya daripada menjauhkan maksiat. Itu mana la haula, ya, tiada haul mana ai fitarkil ma'asi, tiada daya untuk meninggalkan maksiat, satu. Dan tiada upaya berbuat taat, la haula wala quwata, tidak ada kekuatan fi'lil ma'murat, nak melakukan amal soleh tak ada kekuatan kita melainkan dengan anugerah Allah, ya. Kita boleh tinggal maksiat, kita boleh buat taat, itu semua bantuan dari Allah. Kalau dia tak bantu habis terbalik kita tuan-tuan. Buat baca banyak la haula wala quwata illa billah. Berkata Syekh mana Dr. Yusri Jabbar, ya, ada di antara anggota ulama Mesir. Dia kata kemuncak yang mutasawwif mana dia duduk pada la haula wala quwata illa, itu kemuncak dia. Kita mematikan haul kita dan kuah kita dengan memandang haulillah. Nabra'u min haulina wa quwwatina, kami berlepas daripada memandang dan berpegang pada haul kami dan kuah kami, wa nattaji, dan kita berpaut bergantung pada haulillah wa quwwatihi, ya. Itu kaedah dia. Bakal duduk betul dalam makam hauqalah ni, saya dibukakan antara gedung dia. Itu dalam hadis la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, ya. La haula wala quwwata illa ni gedung daripada gedung syurga dalam akhirat. Sebab tu kalau duduk betul-betul, ya, maka Tuhan buka. Sebab ni sila la haula wala ni kata matikan diri, kata matikan seluruh mati. Betul lah dia. Mati apa? Mati merasakan haul kita, kita rasakan haulillah. Matikan kuah kita dan kita merasakan semua kuatillah. Abang Tuhan akan buka. Sebab kita dah iktiraf dan kenal dia. Kalau tak kenal diri, panggil aku siapa kita kan, ya. Dia nampak kita, Tuhan tak kenal diri. Habis. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa sababan lil fawzi bi jannatin na'im. Dan mudah-mudahan kitab ini bahawa sungguhnya menjadikan akan dia tulus ikhlas bagi zatnya yang maha mulia, dan dapat kemenangan dengan syurga yang amat nikmatnya. Nikmat pada besar di sana disebutkan. Ada dunia ni tak ada apa pun. Anda senyap di zaman tu intabau. Manusia ada dunia ibarat orang tidur ya kejap. Di zaman tu bila dia mati intabau, boleh sedar, kehidupan sebenar adalah di sana. Habis. Dan satu lagi kita tuan-tuan, wa huwa yashtamilu ala muqaddimatin wa arba'ati aqsam. Al-qismul awal fil usuluddin wa huwa al-i'tiqadat wa ta'at, wa qismus tsani fil adat, wa qismus tsalis fil muhlikat, wa qismur rabi' fil munjiyat wa khatimah. Dan kitab ini mengandungi atas mukaddimah satu yang kita baca ni, dan atas 4 bagi. Bagian pertama menyatakan usuluddin, segala etikat ahli sunnah wal jamaah, dan menyatakan segala taat, iaitu ilmu yang zahir, ilmu fiqh. Dan bagian kedua menyatakan adat, yakni apa? Pada menyatakan hukum adat yang berlaku pada adat seperti makan, minum, nikah, kahwin, semua hukum-hukum itu akan dibahas, ya. Dan berusaha, bekerja semua membawa pada kehidupan dalam dunia, bagi cara mana buat, mengetahui yang halal dan haram, dan menyatakan adab bersahabat dan lain seperti yang lagi akan datang kenyataan di insya-Allah taala. Bagian ketiga menyatakan muhlikat, ini perkara yang membinasakan segala amal. Dah amal nak buat payah kan, betul tak jaga betul, dia ambil rosak, rugi besar. Iaitulah segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan bagian keempat menyatakan munjiat, perkara-perkara yang melepaskan daripada yang membinasakan. Cara mana kita nak lepaskan diri daripada kerosakan ni, perangkap-perangkap nafsu, syaitan dan sebagainya, ya, membinasakan amal. Itulah segala ibadat batin seperti yang lagi akan datang kenyataan, ya. Kemudian akhir di satu khatimah penutup keseluruhan kitab ini, wallahul muwaffiq, hakikatnya Allah Taala lah yang memberitahu. Kemudian kita al-muqaddimah bi bayani fadl ilmi wa fihi fusul, akan datang insyaallah menyatakan kelebihan ilmu dan padanya beberapa penceraian, beberapa pasal, ya. Al-muqaddimah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Allahumma ighfir lana ya rabbana sallallahu alaihi wa sallam. Fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina